Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Terkini sahabat-sahabat semua, sebentar tadi satu sesi town hall ya bersama dengan YB Rafizi Ramli yang diadakan di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur. Jadi sahabat semua, ini adalah berkaitan dengan pangkalan data utama ya penduduk-penduduk di 2274 kawasan khususnya Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya berkaitan dengan padu ini sahabat semua, kita kadang-kadang kita terfikir mereka yang membuat kenyataan-kenyataan tidak mau isi sistem padu ini ya, antara mereka yang mempunyai gaji puluhan ribu ya, mempunyai bisnis dan sebagainya ya. Tetapi kenapa mereka membuat hasutan seperti ini? Bagi saya, karena mereka, kalau mereka mau menyembunyikan hasil pendapatan mereka, harta-harta yang mereka ada, ya mereka tidak perlu ya mengisi sistem padu ini, karena sistem padu ini bukan untuk orang-orang kaya. Ya, sistem padu ini bagi mereka yang mahukan supaya subsidi itu dapat disalurkan kepada mereka, supaya apalagi bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang memang layak. Ya, tapi soalnya kenapa ada di antara mereka, khususnya walaun-walauntit, pemimpin-pemimpin PAS, seringkali mempersoalkan ya sistem padu yang sedang giat dilakukan oleh kerajaan hari ini, sedangkan perkara ini sebenarnya khas untuk B40 ya, orang-orang yang miskin, yang tidak punya kecukupan dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sekali lagi saya ingin membawakan Anda untuk mendengar ya soal jawab dan juga pencerahan daripada YB Rafizi Ramli. Jadi mari kita tonton bersama video ini. Segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi saudari pengerusi majlis yang saya kasihi, yang berhormat Datuk Seri Abang Mat. Saya pembelik Abang Mat buat apa kat sini? Rupanya dia ahli parlimen Kota Raja. Datuk Seri Setia Haris, SUK, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Saudara YB Laweng San, Speaker Dewan Negeri Selangor, yang berusaha Datuk Nur Azmi Dirun, KSU Kementerian Ekonomi, dahulunya Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor juga, Datuk Seri Uze, Ketua Perangkawan Malaysia, juga orang Selangor, orang Sabak, ketua-ketua pengarah, pengarah bahagian, saudara-saudari wakil rakyat, ahli parlimen, DUN, wakil-wakil yang kita mohon untuk hadir bersama-sama pada hari ini. Saya tidak berniat untuk jelaskan sambung lagi yang Datuk Seri Uzi sebutlah kan. Ada yang sedikit sebanyak tu yang mungkin saya nak terangkan juga. Tapi tujuan kita mengacau hari Sabtu ni dan panggil daripada seluruh Selangor dan wilayah persekutuan juga ialah kerana dalam tempoh berbaki lebih kurang seminggu sebelum pendaftaran padu ditutup, risiko keciciran yang paling tinggi adalah di Selangor dan juga di wilayah persekutuan. Kita dah sampai ke peringkat yang kita boleh melihat bagi setiap lokaliti. Lokaliti itu maksudnya kami boleh sampai ke peringkat apartmen sebenarnya. Satu apartmen 2-3 blok tu, kita dah ada maklumat yang kita boleh bandingkan untuk kita tentukan risiko keciciran. Macam mana kita tentukan risiko keciciran? Ialah dengan kita melihat semua maklumat bantuan sedia ada di dalam data kerajaan sekarang. Daripada STR, daripada bantuan-bantuan yang lain kita tengok. Kemudian kita tengok pendaftaran padu. Kalau kita tengok, contohnya lah, saya ambil satu apartmen katakanlah Pangsa Puri Mentari, Desa Mentari yang dekat apa nama ni
Kelana Jaya tak? You boleh tengok Pangsapuri Mentari kan. You tengok Pangsapuri itu, you tahu yang ini ni ada orang miskin sebenarnya. Tak payah pergi masuk pun you tahu ini adalah kawasan penduduk berpendapatan rendah atau sederhana. Simple saja kan. Jadi lokaliti itu kita ada geopin dia, dan itu membolehkan kita kumpulkan maklumat dan petakan dan bandingkan. Bila kita tengok satu apartmen A, dalam senarai bantuan penerima sedia ada STR, tak ada orang daripada apartmen tu. Kemudian kita tengok pula kepada pendaftaran padu, pun tak daftar padu. Jadi kita tahu bahawa kawasan itu berisiko akan mengalami kececeran, kerana walaupun secara profilnya tempat itu adalah berpendapatan rendah dan sederhana, tetapi data dalam kerajaan tidak ada pendaftaran penduduk-penduduk di situ. Yang itu yang kita telah buat sejak beberapa minggu yang lepas, dan agak membimbangkan kerana Selangor dengan wilayah persekutuan menjadi kawasan yang paling padat lah di seluruh Malaysia ni. Memang Selangor wilayah persekutuan paling padat, dan Selangor dan wilayah persekutuan jugalah yang paling tinggi risiko kececeran itu, kerana banyak tempat-tempat yang tak ada data bantuan mana-mana. Saya sebagai ahli parlimen kat Selangor kan, Pandan, saya pun tak terkejut. Kerana memang kebanyakan, terutamanya yang bukan Melayu, terutamanya lah asuh-asuh anti yang tua, duduk uncle duduk kat rumah tua ni kan, dia tak, kalau kaedah lama nak minta bantuan atau masuk bantuan kerajaan, dia kena memohon. Sama ada dia kena pergi pejabat ke, dia kena jumpa wakil rakyat ke. Jadi banyak sebenarnya yang kat bandar ni dia tak apalah, tak kisahlah, maka dia memang tak memohon. Sebab itu kita buat padu, supaya lepas ini tak payah pohon lah. Kita tahu siapa yang miskin, yang susah, kita bagi terus. Tak payah nak pergi jumpa wakil rakyat ke. Abang Mat pun lepas ni tak payah nak sibuk-sibuk pening kepala, kerana Abang Mat tahu dalam Kota Raja berapa banyak yang miskin begini, berapa yang dah dapat bantuan ini, semua dah ada dan diuruskan terus daripada jabatan-jabatan persekutuan yang diberi mandat. Dan harapan kita, bila padu itu makin lama makin orang kata kaya dengan datanya, dan ia mula dikongsikan pula dengan kerajaan negeri juga akan mempunyai kebolehan itu untuk mensasarkan bantuan terus kepada penerima-penerima. Tapi kita kena selesaikan masalah yang ada di Selangor dengan di wilayah persekutuan terlebih dahululah, iaitu risiko kececeran yang paling tinggi berada di Selangor dengan wilayah persekutuan, iaitu yang telah ditunjukkan 1, 2, 4 setakat pagi tadilah kita petakan. Belum mengenal, bila kita kata kawasan dikenal pasti belum mengemeskini padu, maksudnya di satu flat tu seorang pun tak ada lagi. Sedangkan pada hari ini kita dah mencapai 7 juta pendaftaran, 32%. Menjelang 31 Mac, unjuran kita akan menghampiri atau mencecah 50% pendaftaran seluruh Malaysia. Tapi dalam keadaan kita 7 juta hari ini, seminggu lagi kita rasa kita akan mencecah 10 juta. Rakyat Malaysia, warga negara Malaysia ada 30 juta. Data warga negara Malaysia daripada yang bayi sampai ke yang tua 30 juta ni semua dah ada dalam padu. Dah ada semua dah. Setiap kita ni dah ada dah. Tapi ia tidak disatukan di dalam isi rumah. Sebab bila kita mendaftar di Jabatan Pendaftaran Negara ke, kita daftar kat mana-mana, kita daftar sebagai individu. Ini yang dia menjadi masalah sebelum ini, kerana bila kita menggunakan pendekatan
pendapatan semata-mata. Kalau B40 maksudnya dalam 4,000 lebih ke bawah dapat bantuan. M40 ke atas tak dapat dah. Jadi katakanlah ada orang gaji 5,000 tapi anak 7. Sedangkan tanggungan dia tu besar. Berbanding dengan yang gaji 4,000 bujang, sebenarnya yang gaji 5,000 anak 7 tu yang patut dapat bantuan. Bukannya yang bujang 4,000 tu patut dapat bantuan. Tapi sebelum ini, oleh kerana pendekatannya ialah mengikut individu. Kenapa dia mengikut individu? Kerana semua pendaftaran kita sebelum ini adalah mengikut individu. Dalam jabatan pendaftaran negara ke, pergi ke sekolah ke, semua individu. Dia tak ikut isi rumah. Kenapa? Kerana payahlah nak buat ikut isi rumah. Kena buat macam ini. Jadi kita ada 30 juta individu kan, daripada bayi sampai ke orang tua lah. Daripada 30 juta itu, sebenarnya yang dewasa 18 tahun ke atas adalah 21 juta. Sebab itu tumpuan kita ialah untuk mendapatkan seberapa ramai yang dewasa ini untuk mendaftarkan. Kerana bila dia mendaftar yang dewasa ini, ia membolehkan kita membentuk isi rumah. Kerana kita tahu individu A kita dah padankan daripada Jabatan Pendaftaran Negara, anak ada 3. Kita juga semak dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, anak yang 3 itu bersekolah dan dapat bantuan contohnya. Yang itu yang proses yang sedang berlaku sekarang kan. Jadi kita pada unjurannya akan berjaya mencecah 50% pendaftaran daripada kalangan individu 18 tahun ke atas. Kalau kita fikir daripada 21 juta orang dewasa yang membentuk jumlah isi rumah di seluruh Malaysia lah. Mengikut survei rasmi, bancian rasmi kerajaan, isi rumah angka rasminya 7.9 juta isi rumah di Malaysia kan. Dengan jumlah setiap isi rumah tu lebih kurang 3.9. Ada lebih kurang 4 orang lah, ibu, bapa, anak 2 orang. Itu purata dia kan. Tapi oleh kerana padu nanti kita juga akan membenarkan supaya individu-individu yang bujang dan yang berseorangan lah, termasuklah yang tua, warga emas yang berseorangan juga membentuk isi rumah sendiri supaya kita boleh bagi bantuan kepada setiap seorang. Jangkaan kita ialah sekitar 9 juta isi rumah di seluruh Malaysia. Jadi dengan unjuran yang menjelang 31 Mac 2024, kita rasakan kita akan mencecah 10 juta orang dewasa 18 tahun ke atas. Itu memberi gambaran yang baik bahawa data kerajaan yang 30 juta orang yang dah ada itu telah pun melambangkan 9 juta isi rumah, dan dengan pendaftaran dan kemaskini verifikasi oleh 10 juta individu itu boleh melambangkan kesahihan data isi rumah yang 9 juta tadi. Baik, Saya sembang panjang cerita semua ni apa kena-mengena dengan saudara-saudari yang kena kerah datang pada hari ini. Kerana Selangor adalah yang, dan wilayah ada juga wakil-wakil daripada wilayah, terutamanya di kawasan flat dan juga apartmen dan juga kondominium, antara yang paling rendah yang mendaftar. Sedangkan kita tahu di Selangor bahawa yang sepatutnya dapat bantuan yang B40, B60 ni kebanyakannya duduk di flat, di apartmen. Yang ini yang saya mohon kerjasama minggu lepas dengan Kerajaan Negeri Selangor juga, supaya kita panggil selain daripada pimpinan tempatan di peringkat PBT, di peringkat ADUN, ahli majlis, kita juga panggil wakil-wakil daripada Persatuan Penduduk dan juga JMB. Kerana menjadi tanggungjawab kita semua, dan ini juga saya mohon kerjasama daripada PBT, kerana COB ni di bawah PBT, untuk kita gerakkan dan pastikan dalam tempoh seminggu ini
seberapa ramai terutamanya tumpuan diberikan bagi kawasan apartmen dan pangsapuri dan kondo. Bukan semua orang kondo tu miskin. Yalah, kondo ada yang kondo duduk Mont Kiara mahal lah. Kalau kondo duduk contohnya dekat Ulu Langat, ujung kat Ulu Langat, nama dia kondo, tapi gaya tak kondo lah. Saya dulu duduk kat Bukit Antarabangsa kan, ada banyak jenis kondo kat situ. Ada kondo pangsapuri yang 4 tingkat. Sebenarnya tak kondo lah, kalau tengok daripada luar pun tak kondo, nama kondo. Jadi kawasan-kawasan ini kita perlukan bantuan JMB. Kerana saudara-saudari tahu penduduk di kawasan saudara-saudari, dan saudara-saudari juga tahu bahawa nak kutip management fee pun payah daripada diorang ni kan. Kerana sebahagian besarnya memang yalah pendapatan itu rendah. Jadi saya paling bimbang. Sementara sebenarnya kalaupun contohnya kita tak ada pada hari ini, saudara-saudari tak balik dan ketuk pintu dan tak cuba dapatkan pendaftaran daripada kondo dan apartmen pangsapuri masing-masing, itu tidak menjejaskan pun usaha kerajaan untuk mengenal pasti mereka yang layak dapat bantuan. Program penyasaran semula subsidi bersasar itu akan berlaku. Kan? Cuma berbeza mungkin dengan sebelum ini, kita ambil masa yang panjang untuk kita bercakap dengan rakyat libat urus. Sebab kalau kita pakai umum terus, nanti orang terkejut. Jadi kita bercakap, beritahu, suruh bersedia, suruh daftar, dia akan berlaku. Dan kita sudah ada data untuk kita kenal pasti sebaik yang mungkin. Tapi kami nak pastikan bahawa ruang untuk kita tutup keciciran itu benar-benar kita gunakan sebaik yang mungkin. Sebab kita tahu ada keciciran. Mustahil tak ada keciciran. Yang boleh dibuat oleh kerajaan ialah kita usaha lebih lagi supaya kita tutup keciciran itu sebaik yang mungkin. Jadi saya tahu orang mungkin beritahu, tinggal seminggu lagi ni apa je kita boleh buat. Kami mula beri tumpuan untuk memaklumkan kepada rakyat kawasan mana yang tercicir, kawasan mana yang risiko, Isnin yang lepas. Sebelum Kementerian Ekonomi dan DOSM maklumkan mengenai kawasan-kawasan ni semua, pendaftaran purata lebih kurang 50,000 sehari sebelum itu. Bila kita mula pukul gendang 18 Mac hari Isnin yang lepas, dia dah meningkat pada hari pertama Isnin itu, dia meningkat daripada 50,000 sebelum itu kepada sekitar 260,000. Sekarang dia dah meningkat kepada sekitar 350,000 orang sehari pendaftaran baru. Sebab yang banyak mendaftar ini bukan yang pergi ke kaunter. Yang banyak mendaftar ini ialah mendaftar melalui sistem. Jadi sistem tu cepatlah. Jadi contohnya itu yang kita rasa unjuran kita boleh melepasi mendekati 10 juta daripada 21 juta itu kerana pada hari ini kita dah melepasi 7 juta pendaftaran, 32%. Semalam lah, ini 12 malam semalam kan. Kita ada 9 hari lagi sebelum ditutup 31 Mac. 9 hari ini, setakat ini pendaftaran purata 350,000 sehari lah. So it will come to about 3 million kalau dia konsisten. Dan behavior orang kita lagi dekat dengan tarikh tutup tu lagi banyak panik, lagi banyak pergi mendaftar lah. Tapi kalau kita pukul rata lah berdasarkan angka purata minggu lepas sekitar 350,000 orang sehari, kita ada 9 hari lagi. Maksudnya kita berpeluang untuk mendaftarkan lagi 3 juta orang lagi kan? Dan saya minta supaya dengan bantuan yang di bawah ini, inilah yang akan boleh melonjakkan lagi supaya kawasan-kawasan ni, dia orang dah tunjuk petaling dekat mana. Saya ingat saudara-saudari yang hadir semua ni memang ada soft copy yang kita memang terbitkan dari semasa ke semasa mengikut daerah di Selangor dan wilayah persekutuan. Kawasan-kawasan, nama apartmen mana,
taman mana, jalan mana yang belum berdaftar. Jadi sekarang ini terpulang kepada kerjasama masing-masing lah. Sebelum saya buka kepada soalan-soalan, saya nak jawab sedikit yang selalunya menjadi orang kata ialah persoalan lah, kan. Satu yang selalu ditimbulkan ialah soal keselamatan. Takut nanti bocor, nanti maklumat saya hilang. Abang Mat senyum. Selalu bocor dan sebagainya lah, kan. Satunya, maklumat yang ada dalam padu ni memang telah pun diberikan oleh rakyat Malaysia. Memang dah ada dalam padu pun. Kerana kita kan ambil daripada 300 pangkalan data kerajaan. Kita ambil daripada Jabatan Pendaftaran Negara, kita ambil daripada KDN, kita ambil daripada JPJ, kita ambil daripada BRIM, STR, kita ambil daripada zakat, kita ambil semua. Jadi data itu memang telah ada. Kita ambil daripada Perkeso, kita ambil daripada KWSP, daripada IKASih, ada semua. Jadi data-data itu, gaya dia nanti kalau saya bagi hilang, kamu memang dah bagi pun. Memang dah ada kat situ pun. Cuma untuk membantu kita memastikan bila kita nak bagi bantuan bersasar nanti itu, ia menyeluruh dan dia lebih mudah dilaksanakan, kita perlukan data-data itu dikemas kini. Supaya contohnya kalau dulu alamatnya di Kelantan, sekarang duduk dekat Putrajaya, tolonglah beritahu. Sebab alamat di IC mungkin di Kelantan, tapi duduk di Putrajaya. Saya kalau tak tukar IC, masih lagi alamat di Terengganu, contohnya, kan. Jadi sebab itu kita perlukan kemas kini, ya. Jadi dia tak timbul sangat soal saya tak nak bagi data saya kepada kerajaan ni, nanti akan hilang. Kita bagi data masa main game, kita bagi data masa kita tengok Facebook, kita bagi data kat Google, kita bagi data dekat bank, kita bagi data segala-galanya pun. Jadi sementara saya pun orang IT jugalah, saya faham lah pasal data semua ni. Sementara kita memang betul-betul nak jaga data kita, tetapi janganlah sampai kita mempengaruhi orang yang sepatutnya dapat bantuan, dia tak mendaftar. You tak perlu dapat bantuan, you rasa you okay, you tak nak, tak apalah, yang tu, kan. Tapi soal tak nak bagi data ni sebenarnya dalam keadaan kita hidup yang memang kita berkongsi data. Soalnya ialah pertama, sama ada sistem itu selamat ataupun tidak, dan yang kedua, apakah tata kelola yang ada untuk menangani kalau ada kebocoran maklumat atau data, dan apakah hak saya sebagai pengguna atau rakyat dalam melindungi data. Baik. Sebab tu saya nak jawab yang kedua. Yang pertama tadi soal nak bagi data semua. Data memang bagi. Ini PBT ni data rakyat. Bersebab sepah ada kat PBT. Macam-macam ada, kan. Baik, yang kedua dari segi keselamatan, saya dan pasukan itu daripada DOSM, daripada Kementerian Ekonomi, daripada Jabatan Digital Negara, daripada Agensi Cyber Security Negara, NAKSA, daripada CSM, kan. Bila kita melihat dan kita nak mengukur lah, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan sistem dan data, dia bermula daripada perancangan sehinggalah pelaksanaan, sehinggalah coding, the actual source code itu sendiri, kan. Kalau dekat media sosial lah, kita akan dengar banyak-banyak orang yang terpaling IT ni lah, dia cerita pasal ni, kan. Betul lah, saya faham lah, itu hak masing-masing lah, kan. Tapi sebenarnya pada pandangan saya, langkah-langkah yang telah diambil itu telah menepati piawai antarabangsa pun.
ada beberapa perkara yang orang tanya, kenapa macam itu, kenapa tak boleh macam ini. Contohnya, orang tanya, kenapa bila saya daftar, saya tak boleh tengok semua automatik daripada LHDN, semua tu, semua data tak ada kat situ. Kenapa saya kena masukkan sekali lagi? Kerana kita perlu mengimbangi di antara memudahkan orang menggunakan sistem dengan aspek-aspek keselamatan. Kita membina arkitektur data itu dengan menentukan lapisan-lapisan yang berbeza-beza supaya kalau ada pun cubaan untuk memecah masuk, dia terhenti di lapisan pertama. Daripada lapisan pertama tu ada lagi lapisan kedua, ada lagi lapisan ketiga. Kalau kita bagi selapis saja, maksudnya masuk saja boleh tengok semua data yang kerajaan ada. Sementara itu memudahkan orang pengguna. Dia kata, okeylah, saya tak payah nak isilah apa, tapi dia akan menyebabkan kita hanya ada satu lapisan. Dan kalau ada satu lapisan saja, risiko penetration itu, attack itu akan lebih tinggilah. Saya tak boleh nak cerita semua. Sebab bayangkan, kita buat rumah, kita buat peti besi semua ni kan, supaya orang tak pecah masuk rumah kita. Kalau kita pergi cakap kunci dekat mana, peti besi dekat mana, bodohlah namanya. Memang orang tahulah macam mana nak pecah masuk. Jadi itu kesukaran yang kami ada. Bila orang tanya begini, begitu, kenapa gini, sementara kita boleh bagi jawapan yang menyeluruh bahawa piawai itu telah dicapai. Bahawa desain dan arkitektur itu telah pun diambil kira untuk meminimalkan risiko kebocoran. Kita sebenarnya tak boleh nak bercerita secara terperinci kerana itu akan compromise the system, kan? Sebab itu dia pergi kepada perkara ketiga. Kalau orang tanya, kalau saya jadi saudara-saudari, saya mungkin angkat tangan, saya tanya, macam tu mampulah kita kena percaya cakap menteri bulat-bulat. Saya tak percaya juga. Menteri kata selamat, saya kata tak selamat juga. Sebab itu kita kena tengok kepada rekod kebocoran sekarang. Daripada dilancarkan 2 Januari sampai sekarang, ini berapa bulan 23 Mac, memang ada pelbagai cubaan untuk memecah masuk. Yang biasa itu termasuklah DDoS. Yang nak akses daripada tempat-tempat tak masuk akal, contohnya daripada Alabama, USA. Tak masuk akal. Tak adalah ramai sangat orang kita, tapi sampai berjuta kali nak masuk kan. Yang itu semua kita ada rekod. Cubaan itu banyak, tetapi sehingga sekarang masih lagi kekal selamat. Jadi kalau kita sebab itu saya minta supaya bila kita bercakap mengenai kebocoran data, kita bercakap mengenai maklumat dan sebagainya ni, saya faham kebimbangan itu kerana memang ada kebocoran sebelum ini. Tapi kalau yang bocor itu daripada telco, janganlah marah kerajaan. Kena marah telco lah. Jangan oleh kerana kita mengalami kebocoran maklumat dengan syarikat swasta, tapi yang dituding jari ialah kerajaan. Marah dekat telco lah. Saya tak nampak lagi contohnya ada rakyat Malaysia yang mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana syarikat swasta yang banyak berlaku kebocoran maklumat ini. Saya tak nampak. Sedangkan ada undang-undang yang membolehkan. Tujuan saya cucuk macam itu supaya kita berpada-padalah dalam kita memberikan pandangan kita mengenai semua ini, kerana kita tidak boleh sampai alpa bahawa keberadaan satu pangkalan data utama yang bersepadu adalah cukup penting untuk rakyat. Jangan kerana pengalaman kita dengan syarikat swasta yang sana sini yang bocor, ataupun dengan jabatan kerajaan sebelum ini yang pernah ada bocor, itu menyebabkan kita menolak terus apa-apa langkah untuk mempunyai satu pangkalan data bersepadu,
Sedangkan pengkalan data bersepadu itu akan membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai program yang akhirnya menambah kebaikan yang sangat baik, yang sangat besar kepada rakyat kita. Jadi I'm not saying that kita boleh bagi jaminan. Ada orang tanya saya, tweet saya tak nak isi selagi kerajaan tak bagi jaminan. Cuba kau pergi minta jaminan dengan Microsoft, dengan Google. Mana ada sebarang sistem IT di dunia ini yang memberi jaminan tidak akan ada risiko kebocoran? Semua ada. Hacker ni memang kerja dia lah, dia nak hack, dia akan cuba cari jalan lah. Sebab itu kita kena tengok risiko-risiko apa yang lebih tinggi yang membuka jalan kepada hacking. Satu risiko utama contohnya, kalau menggunakan third party vendor, kontraktor luar, risiko dia tinggi. Kerana dia tidak tertakluk kepada undang-undang penjawat awam. Penjawat awam kami semua ni, semua tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Kalau ada saja kebocoran, kami masuk penjara. Kalau ada orang buat laporan, siasat-siasat dia yang bocorkan, masuk penjara terus. Syarikat swasta, yang kita dengan bank, kita dengan telco, mereka tidak tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Yang orang kata perlindungan data peribadi, PDPA semua ni kan. Kalau bocor daripada syarikat swasta, sebab data syarikat swasta itu tidak dikelaskan sebagai Akta Rahsia Rasmi. Data kerajaan, semua Akta Rahsia Rasmi. Ambil borang semua ni, data ni semua Akta Rahsia Rasmi kan. Jadi kalau contohnya, kalau bocor daripada padu, ada laporan polis, polis pun pergi siasat. Dia siasat, dia tengok, saya bocorkan, masuk penjara lah aku. Tapi kalau swasta, dia tak begitu. Kerana dia di bawah akta lain, dia ada perlindungan data peribadi kan, Akta Perlindungan Data Peribadi. Kalau ada bocor, kena buat laporan kepada polis ataupun terus kepada Pesuruhjaya Data Peribadi. Pesuruhjaya Data Peribadi akan siasat ataupun polis akan rujuk kepada. Kemudian, kena tunjukkan pula, kalau nak ambil tindakan, kena tunjukkan pula bahawa pihak swasta itu leka atau cuai atau sengaja, baru dia ada liability. Kalau tak ada, dia tak ada liability. Jadi bagi saya, sebab itu segala yang kita ada sekarang dari segi akta, dari segi langkah yang telah diambil, sebenarnya memadai untuk kita cuba sedaya upaya melindungi. Soalnya sekarang ialah bila kita laksanakan subsidi bersasar, dan dia dah tak lama dah, dia akan berlaku tahun ini, dia tak lama dah. Kita dundang habis satu bulan kan. Yang saya paling bimbang ialah bila kita buat itu, kita ada ramai orang tercicir. Itu saja. Saya boleh saja ambil pendirian, lantaklah korang nak buat macam mana, tak ada masalah. Nanti bila kita buatlah, siapa dapat, dapatlah, siapa tak dapat, tak dapatlah. Tapi ialah siapa-siapa yang berada di tempat kami, kalau tujuan kita melakukan subsidi bersasar ialah untuk memastikan kita membantu mereka yang betul-betul layak dan patut dapat bantuan, maka kita kena cuba sedaya upaya lah untuk memastikan dia betul-betul tepat. Sebab itu padu sangat penting untuk memastikan ketepatan penyasaran itu. Kalau kita buat beralih daripada subsidi pukal kepada subsidi bersasar, tapi dia tak sasar juga, ada juga yang orang kata terbabas, dan kita akan bising baliklah. Abang Mat contohnya ada masalah besar dengan cerita padi, beras semua ni, sebab beras masih lagi subsidi pukal contohnya. Dengan ada subsidi pukal yang ada sekarang ini, tidak menyelesaikan banyak masalah. Masih lagi banyak masalah, macam-macam cerita ada. Minyak masak, subsidi pukal pun tidak membantu masalah, menyelesaikan masalah. Jadi memang saya ingat lebih ramai yang semakin menyedari bahawa kita perlu beralih kepada subsidi bersasar. Cuma bersasar itu tanggungjawab kita lah, dan saya nak tolong galaskan beban yang sama daripada kami ni
kepada juga wakil-wakil penduduk di JMB dan masing-masing, wakil rakyat terutamanya juga, ahli parlimen, adun semua, supaya kita daftarkan seberapa ramai di dalam padu, kerana itu akan mengurangkan risiko keciciran dan membolehkan penyasaran itu jauh lebih tepat daripada yang ada sekarang. Saya harap saya dah boleh jawab lebih kurang 90 soalan dalam 20 minit tadi. Tapi kalau ada soalan lagi, saya boleh jawab. Kalau tak ada soalan, kita balik buka puasa. Cuma kena tunggu pukul 7 lah. Kalau ada soalan, boleh. Sesi ini diteruskan lagi dengan sesi soal jawab berkaitan padu. Jika para hadirin mempunyai soalan, dipersilakan tampil ke tengah dewan dengan menggunakan mikrofon yang disediakan. Kemudian, sila nyatakan nama serta... Alright guys, so kita tinggalkan sesi pertanyaan itu. Sebenarnya jelas apa yang sudah dijelaskan oleh YB Rafizi Ramli ya, berkaitan dengan perjumpaan hari ini, sesi town hall bersama YB Rafizi, khususnya ya isu ataupun pencerahan yang lebih detail mendalam ya berkaitan dengan sistem padu ini. Saya sangat setuju dengan satu kenyataan daripada YB Rafizi Ramli. Bagi sesiapa yang tidak layak ataupun memang berduit, kaya raya, ya gaji puluhan ribu, kenapa perlu menghasut orang yang lain yang seharusnya layak ataupun memang perlu untuk mendaftar kepada padu ini, tetapi mereka menghasut rakyat dengan mengatakan kononnya padu ini tidak selamatlah, padu ini kononnya seakan-akan membogelkan diri kita kalau kita isi padu dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, bagi saya individu-individu yang berkata ataupun buat posting seperti ini adalah individu-individu yang tidak ya bertanggung jawab. Ya, sepatutnya perkara seperti ini tidak berlaku, sahabat semua. Dan apa yang mereka lakukan sebenarnya untuk menggesa, menyeru rakyat B40, mereka yang layak, yang gaji di bawah untuk update ya, untuk update maklumat mereka di dalam sistem padu ini. Semalam saya sendiri telah masuk ke dalam sistem padu ini dan mengisi ya. Bukan saya mengisi sebenarnya, tapi saya update. Jadi saya agak terkejut sebenarnya sebab dalam apa yang dikatakan oleh orang ramai pihak pembangkang, kononnya begitu banyak details, sedangkan details itu sebenarnya sudah ada. Kalau kita daftar saja, masuk dalam bahagian mendaftar itu, semua maklumat kita sudah ada. Cuma apa yang kita perlu update adalah beberapa perkara seperti alamat ya, seperti yang dinyatakan itu, alamat di mana kita berada sekarang ya, di mana kita tinggal, rumah apa, jenis rumah apa dan sebagainya. Dan juga perbelanjaan bulanan kita. So ini penting bagi saya untuk kita bagi maklumat perbelanjaan bulanan itu, supaya adakah kita wajar menerima ya subsidi, bantuan yang bakal diadakan. Ya, jadi ini adalah perkara penting sahabat-sahabat semua. Kalau kita isi membeli barang ya, membeli barang di TikTok, walau mungkin juga di mana, di Shopee ya. Kalau pembangkang mengatakan perlu isi bank ya, di dalam Shopee itu pun kita sendiri isi maklumat bank kita. Apalagi Google kita pun isi maklumat bank kita. Apa yang kita tidak isi sahabat-sahabat semua? Bagaimana kerajaan menyalurkan bantuan subsidi kalau kita tidak ada maklumat itu? Ya, jadi ini yang perlu kita update sebenarnya. Jadi kita harap ya sahabat-sahabat semua di luar sana, mungkin Anda yang mendengar video ini tidak terpengaruh ya dengan hasutan yang dibuat oleh individu-individu maupun parti-parti tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menghasut rakyat supaya tidak memberikan update ya maklumat mereka di dalam sistem padu ini. Tidak apa yang dirisaukan sahabat-sahabat semua. Saya percaya semuanya ya mempunyai sistem keselamatan yang begitu baik. Jadi itu pandangan saya dan apa yang saya alami semasa saya isi padu semalam. Jadi terima kasih, sampai sini saja. Sekiranya Anda mau berikan mungkin sebarang pandangan, komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.
kasih.